Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 5? Terutama tahun 5 ARA. Mu'alim harap semua berada dalam keadaan baik dan sentiasa follow up kerja. Supaya kita pastikan kita tak ada yang tertinggal sepanjang PKP ni. PKPP ni. Okey, insya-Allah kita mulakan dengan Al-Fatihah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah untuk kelas hari ini kita akan sambung subjek akidah. Okey, anak-anak semua buka buku teks akidah. InsyaAllah kita akan sambung tajuk yang berikutnya, iaitu kita tengok di sini, 2 minggu sebelum cuti kita dah buat sifat sifat hayah. Okey, sifat hayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan sambung pada sifat wajib bagi Rasul di muka surat 35 hingga 53. InsyaAllah anak-anak boleh buka muka surat 35. Surat 35. Okey, yang pertamanya sebelum kita memulakan sifat wajib bagi Rasul, kita tengok dulu apakah pengertian Rasul. Apakah pengertian Rasul? Jadi anak-anak perlu faham, Rasul ialah seorang lelaki merdeka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki merdeka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Rasul ni bukanlah atas lantikan manusia, tetapi ianya adalah pilihan khusus istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta seorang Rasul pun tidak boleh melantik orang lain menjadi Nabi atau Rasul. Rasul hanyalah dilantik atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul adalah seorang yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ni apa? Wahyu ni adalah kalam Allah, yang disampaikan dari Allah kepada Rasul, sama ada direct daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui perantaraan malaikat. Okey, Rasul ditugaskan menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul bukan sahaja menerima wahyu untuk dirinya sendiri, untuk diamalkan oleh diri sendiri, tetapi untuk disampaikan kepada manusia. Manusia itu termasuklah kita. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insya-Allah kita tengok kepada tajuk kita, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Anak-anak mudah, senang je hafal apa yang muallim cakap ni. Hafalkan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Hafalkan 4 tu. Itu poin dia. Sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Antum boleh tengok ni pada mind map yang muallim buat ni. Okey, peta minda yang muallim buat kan. Sifat wajib bagi Rasul, ingat senang je, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq apa? Siddiq ialah benar. Siddiq ialah benar. Amanah, apakah amanah? Amanah ni
Amanah adalah dia memegang kepada janji, memegang kepada tanggungjawab. Di mana bila diberikan janji, dia takkan dustai. Bila diberi tanggungjawab, dia akan melaksanakan dengan baik. Itu adalah amanah. Kemudian tabligh. Tabligh ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan dakwah kepada kita semua. Menyampaikan dakwah kepada manusia. Dan kita umat akhir zaman, kita dapat dakwah ni daripada siapa? Tabi'at tabi'in turun sampailah melalui ulama' dan sebagainya, sampailah kepada kita. Dan lebihnya kita sebagai umat Nabi SAW, tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah terletak di bahu setiap umat Muhammad SAW. Siapa umat Muhammad? Termasuklah mu'alim dan anak-anak semua. Okey, jadi di situlah kerana pentingnya kita belajar ilmu agama. Sebab kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah agama kepada semua orang Islam ataupun bukan Islam, ke seluruh alam. Okey. Kemudian sifat yang keempat ialah al-fatanah. Fatanah apa? Bijaksana. Fatanah, bijaksana. Saya senang je ingat. Siddiq amanah, tabligh fatanah. Siddiq amanah, tabligh fatanah. Anak-anak perlu hafalkan itu. Dan insya-Allah kita tengok kepada yang seterusnya. Muallim buat ringkas je, ambil poin-poin supaya anak-anak boleh mudah faham. Okey. Jadi anak-anak boleh baca di sini nanti. Kan? Baca dan fahami. Siddiq apa ke? Kan? Nanti anak-anak boleh baca sendiri yang ni. Kita tengok kepada dalil naqli. Dalil naqli sifat siddiq. Sifat yang pertama, siddiq ialah benar. Dalil naqli untuk sifat siddiq. Anak-anak boleh tengok pada surah An-Najmu ayat 3 hingga 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya setiap apa yang datang daripada Rasulullah, yang datang daripada Rasul adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pun perbuatan Rasul adalah bergantung atau bersandarkan kepada dirinya sendiri ataupun berdasarkan daripada pendapat. Tak ada. Semuanya adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat siddiq, benar. Sifat siddiq benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dalil aqli. Okey, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang diucapkannya adalah sumber dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditukuk tambah dan tidak dicampur adukkan dengan pendapat Rasul itu sendiri. Okey, seperti yang Muallim kata tadi kan. Okey. Kemudian pergi kepada sifat amanah. Sifat amanah. Yang ni pun anak-anak insya-Allah boleh baca huraiannya di sini pada muka surat 39. Okey, tolong baca. Ambil masa baca dan manfaatkan waktu yang ada untuk top up ilmu kita supaya kita tak menyesal. Okey. Okey, dalil naqli. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lihat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni lakum rasulun amin. Surah Asy-Syu'ara ayat 107. Yang maksudnya, sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, iaitu yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Bermakna Rasul adalah seorang yang amanah. Di dalam Al-Quran dah tulis dah siap-siap bahawa Rasul bersifat amanah. Jadi tidak ada pertikaian di situ. Dan kita tengok dalil
naqli, dalil akli. Dalil akli adalah yang kita boleh fikirkan, kita boleh renungkan. Okey. Yang pertama, Rasul tidak mungkin melakukan penyelewengan dan khianatan kerana apa yang diterima daripada Allah seperti wahyu tidak pernah ada di dalam pengetahuannya sebelum ini. Yang kedua, kandungan wahyu hanya diketahui dan difahami setelah diterima secara beransur-ansur sehingga sempurna sesebuah syariat. Al-Quran kita tahu diturunkan selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Jadi Al-Quran ini turun secara beransur-ansur, bukan sekaligus. Kalau ianya adalah rekaan, kan, baik Rasulullah buat je, tulis je cepat-cepat, betul. Tapi kenapa Allah mentakdirkannya secara beransur-ansur? Supaya boleh orang yang jahil boleh terima, masyarakat jahilah boleh terima secara perlahan-lahan. Dan itulah bukti bahawa ianya bukanlah satu rekaan. Kemudian yang ketiga, ada juga wahyu yang diturunkan itu memansuhkan wahyu yang sebelumnya. Jadi jika Rasul itu melakukan penyelewengan, tentu beliau akan terperangkap dan tidak dapat menjawab serta mempertahankan apa yang disampaikannya. Okey, memansuhkan. Memansuhkan ni maknanya, contohnya seperti arak. Pada awal penurunan Al-Quran, arak belum diharamkan. Arak belum diharamkan. Tapi secara beransur-ansur, akhirnya arak telah diharamkan di dalam Al-Quran. Okey. Setakat ni, insyaAllah mu'allim Arab boleh faham. Okey, kita tengok kepada At-Tabligh, iaitu menyampaikan. Anak-anak boleh baca huraiannya di sini pada muka surat 43. Kemudian kita tengok dalil naqli. Dalil naqli. Okey, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 99. Maksudnya, tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan, iaitu perintah-perintah Allah sahaja. Dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Apa saja daripada Rasulullah adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi isi dia lebih kurang je, tapi ini adalah dalil naqli untuk sifat tabligh, menyampaikan. Okey, kita tengok pada dalil akli. Apa yang boleh kita renungkan dan fikir-fikirkan. Okey. Jika Rasul tiada sifat tabligh, pasti umat-umat terdahulu dan hari ini tidak menganut apa-apa agama. Jika tak ada orang buat dakwah, kemungkinan besar dan memanglah setentunya Islam akan terputus. Maknanya dah tak ada ilmu agama yang disampaikan. Jadi sebab itulah pentingnya umat Muhammad ni, Allah bagi keistimewaan, kita ada amanah untuk menyampaikan Islam ke seluruh alam. InsyaAllah. Yang kedua, sedangkan kita tahu manusia terdahulu hingga kini menganut pelbagai ajaran dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul pilihannya. Yang ketiga, sama ada syariat Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam, memansuhkan syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Itu adalah dalil akli. Setakat ni anak-anak boleh proses lagi. Okey. Dan yang terakhir adalah dalil nakli untuk sifat al-fatanah. Fatanah apa tadi? Adalah bijaksana. Dah setentunya lah Rasul SAW mempunyai sifat fatanah, iaitu bijaksana. Kita tengok pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pada muka surat 47. Muka surat 47. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi perhatikan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Suratul An'am ayat 83. Maksudnya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Untuk mengalahkan kaumnya. Bijaksana. Bijaksana dengan hujjah. Jadi kalau orang yang tak ada kebijaksanaan, bolehkah dia berhujjah tentang agama? Bolehkah dia berhujjah tentang kebenaran? Jadi pentingnya bijaksana. Macam mana nak jadi bijaksana? Mesti ada ilmu. Talabul ilmi fariidatun 'alal kullil muslim. Menuntut ilmu adalah kewajipan kepada setiap muslim. Apabila kita menuntut ilmu, kita akan jadi bijaksana. Bijaksana tentang agama. Dan menggunakan ilmu yang ada tu ke arah kebaikan. Walaupun kita lihat kalau ilmu duniawi sekalipun yang kita nampak seolah-olah ilmu duniawi macam sains, matematik, tapi seandainya kita gunakan untuk memanfaatkan kebijaksanaan dan ilmu yang ada tu untuk agama, dia jadi ibadah. Okey. Kita tengok kepada dalil akli. Dalil akli sifat bijaksana Rasulullah SAW. Termasuklah juga semua rasul-rasul yang lain. Okey, Rasul perlu bijaksana dalam menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan jalan, cara atau idea yang bernas supaya tugas berdakwah menjadi mudah dan lancar. Sirah Rasul terdahulu juga telah membuktikan tanpa akal yang bijaksana, dakwah mereka pasti tidak akan berjaya. Setelah itu habis. Okey, bila dah habis, Mu'alim tutup sikit jawapan. Mu'alim nak antum siapkan aktiviti pada muka surat 49. Siapkan aktiviti pada muka surat 49. Itu adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua, antum perlu menyalin nota ni. Nota yang sangat ringkas. Nota yang sangat-sangat ringkas dan antum pasti boleh menghafal dengan baik. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, benar. Al-amanah, amanah. Tabligh, menyampaikan. Fatanah, bijaksana. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih isfarah dan surah wal-as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.